Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada pelajar Dua Zurah yang berjaya mengikuti kelas PDPR pada pagi ini. Okey, kita sambung topik seterusnya ya. Sebelum tu anak-anak telah belajar subtopik 1.3. Cikgu sambung subtopik 1.4 iaitu penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan walat. Okey. Dalam subtopik ini, anak-anak menggunakan alat pengukur yang betul dan dengan cara yang betul untuk mengukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Okey. Pelajar juga dapat menggunakan alat pengukur yang lebih jitu bagi membandingkan kejituan, kepersisan dan kepekaan dalam pengukuran. Okey. Pelajar dapat menerangkan cara untuk mengurangkan kesan ralat sistematik dan ralat rawak. Menganggarkan panjang luas jisim atau isi padu sesuatu objek dengan membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Menjelaskan dengan contoh inovasi dalam alat pengukur melalui pelbagai jenis persembahan multimedia. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, kita detailkan lagi. Okey, 1.4. Penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Okey. Tujuan dia adalah untuk pengukuran. Alat pengukur berbeza diperlukan bagi mengambil data dalam suatu eksperimen. Okay, dalam amal kita buat eksperimen, tujuan pengukuran pelbagai jenis alat pengukur yang perlu digunakan untuk mengambil data. Okey, kita perlu memastikan apa? Alat pengukur betul mengukur dengan persis. Dengan persis ya. Jitu, okey. Kuantiti panjang, okey, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Okey, sebelum tu pelajar mesti memahami apa maksud kejituan. Okey, di mana kejituan? Okey. Kejituan adalah kebolehan alat. Okey, kebolehan alat untuk mendapatkan bacaan menghampiri okey, atau menepati nilai sebenarnya. Okey. Kepersisan pula adalah kebolehan alat pengukur memberikan bacaan yang hampir sama apabila pengukuran diulang. Okey. Seterusnya, maksud kepekaan. Kebolehan alat pengukur mengesan perubahan kecil suatu kuantiti yang diukur. Penggunaan alat pengukur yang betul adalah untuk mengukur panjang, menyukat jisim, mengukur masa, menyukat suhu, menyukat arus elektrik dan juga menyukat isi padu air. Mengukur panjang apa dia? Panjang, sebelum tu kena tahu apa maksud panjang. Panjang ialah jarak, okey, jarak di antara dua titik. Okey, jarak di antara dua titik. Okey, panjang ialah, unit SI-nya adalah apa? Meter. Okey, panjang juga boleh diukur dalam milimeter. Unit dia adalah mm. Okey, sentimeter.
sentimeter atau kilometer. Okey, untuk kita mengelakkan cara meralat paralat. Jadi kedudukan mata kita ni sangat penting. Okey, ketika mengambil bacaan. Okey, nampak tak? Ketika mengambil bacaan, kedudukan mata kita mesti setentang. Okey, ni mesti setentang dengan bacaan hujung ni. Okey, setentang. Okey, setentang sebenjang, sudut 90 darjah. Okey, di mana semasa menggunakan pembaris, mata pemerhati hendaklah bersebenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralat. Okey, kenapa ia wujud? Disebabkan kedudukan mata yang tidak betul. Disebabkan kedudukan mata tidak betul semasa mengambil ukuran. Okey, kedudukan mata tidak betul. Dalam situasi ni, kedudukan mata yang serenjang adalah yang tengah ni lah. Okey, seterusnya menyukat jisim. Ni ada menyukat jisim. Jisim adalah sesuatu objek, ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Okey. Unit untuk jisim, unit SI untuk jisim adalah kilogram. Okey, kilogram. Contoh alat pengukuran jisim yang digunakan zaman dahulu. Apa dia? Dacing. Okey. Mengukur masa. Biasa pelajar dah biasa tengok jam ni kan? Okey, namanya jam randik. Okey. Unit SI-nya adalah, bagi masa adalah saat unit SI. Okey. SI tu apa? Unit International, Standard International Unit. Unit lain masa termasuk minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan sebagainya. Okey, jam randik ni nama jam randik dapat mengukur tempoh masa dengan kejituan 0.1 saat ataupun 0.2 saat. Okey, ini alat pengukuran untuk menyukat arus elektrik, di mana namanya adalah apa? Ammeter. Okey, digunakan untuk menyukat arus elektrik dalam sesuatu liter. Arus elektrik sesuatu liter. Seterusnya, kita mesti mengenali apakah ia ralat sistematik atau ralat sifar dan ralat rawak, iaitu ralat paralaks. Ada dua ralat paralaks, ralat sifar. Okey, ralat sifar juga adalah ralat sistematik. Okey, ralat sistematik ada dua, iaitu ralat sifar positif. Okey, satu lagi ralat sifar negatif. Manakala ralat paralaks, okey, adalah salah ambil bacaan kan? Okey, ke mana apa? Okey, contoh. Okey, ini adalah ammeter. Okey, di mana ammeter ini ada satu cermin. Okey, ada satu cermin. Cermin ni fungsi dia adalah anti-paralaks. Okey, anti-paralaks untuk mengelakkan ralat paralaks. Jadi, bacaan yang diambil adalah betul. Elakkan salah ambil bacaan. Okey, menyukat isi padu ke cair ataupun isi padu air. Silinder penyukat. Okey, anak-anak dah tahu dah ni. Ni silinder penyukat kan? Pelbagai saiz dalam makmal. Okey. Ralat paralaks akan boleh berlaku. Okey, berlaku apabila apa? Mata pembaca kedudukannya tidak berserenjang. Okey.
dengan skala bacaan. Cuba kita tengok bahagian mata. Okey, tengok cara. Ada 3 kedudukan yang ambil bacaan. Okey. Okey. Ni kan. Okey, ada 3. Okey, kedudukan mata mesti serenjang dengan aras meniskus. Okey. Jadi, kedudukan mata yang manakah yang betul ketika mengambil bacaan? Okey, yang tengah tu. Jadi jawapan dia adalah 12 ml. Sekiranya kedudukan mata bahagian bawah, bacaan jadi lebih. Jadi kurang iaitu 11. Okey, ataupun atas jadi bacaan jadi terlebih pula. 13 ml. Okey. Itu contohlah, contoh mengambil bacaan. Okey. Penggunaan alat pengukur yang lebih jitu. Okey. Okey, ada yang untuk mengukur panjang, mengukur jisim, menyukat masa dan menyukat suhu. Menyukat arus elektrik. Okey, mengukur panjang. Okey, pelajar mesti mengetahuilah untuk tingkatan 1, apakah alat selain pembaris untuk mengukur panjang. Okey, iaitu 1, angkuk vernier. Angkuk vernier. Angkuk vernier. Okey, vernier. Satu lagi tolak skru micrometer. Okey, cikgu nak awak fahamkan macam mana cara mengenali cara mengambil bacaan dan mengenali alat tersebut. Okey, angkuk vernier. Okey, kegunaan angkuk vernier ni digunakan untuk mengukur ketebalan okey, atau diameter, luar, diameter dalam dan kedalaman suatu objek. Okey, untuk mengukur diameter dengan lebih tepat, kita boleh menggunakan angkuk vernier. Okey, contoh ni lah angkuk vernier. Okey, ni angkuk vernier digital. Okey, bahagian bacaan kita bincang bahagian bacaan. Terkecil bacaan angkuk vernier adalah 0.1 cm ataupun 0.1 mm. Okey. Oleh itu, angkuk vernier lebih jitu. Ingat, lebih jitu berbanding dengan pembaris. Okey. Yang hanya dapat mengukur bacaan sehingga 0.1 cm atau 1 mm. Okey, dia lebih jitulah. Okey, perhatikan macam mana mengambil bacaan untuk angkuk vernier. Okey. Pertama, pelajar mesti tahu skala utama. Okey, ni skala utama skala utama. Okey, di mana skala utama adalah bacaan pada bahagian yang panjang badan dia ni. Okey, yang kasut ni. Okey. Yang kedua adalah skala vernier. Untuk mengambil diameter suatu benda, okey, bacaan skala utama mesti ditambah dengan skala vernier. Okey, kita rujuk yang sebelah. Okey, cuba fahamkan skala utama kat mana? Bahagian badan ni. Okey, bahagian badan ni. Okey, ni skala utama. Okey, skala utama dia. Okey, kita tengok ni 3 kan? 3. Okey, tengok senggatan dia. Okey, 3 kalau separuh sini 3.5 kan? So, kita kira 3.1, 3.20. Okey, jadi bacaan untuk skala utama adalah 3.20. Okey, 3.20. Okey, manakala kita tengok pula bacaan skala vernier. Okey, skala vernier, okey, kita mesti mengambil bacaan bahagian bawah ni. Okey, dia punya senggatan nak ambil tu mesti serenjang dan bertemu dengan senggatan skala utama. Okey, kita tengok ni kosong kan?
Okey, ke atas pada skala utama, senggatan dia tu bertemu tak? Tidak kan? Okey, yang kedua 0.1, 0.01. Okey, sebab dia 2 titik perpuluhan kan? Okey. Yang pertama 0.01 tak bertemu setentang kan? Okey, tak bertemu setentang. Okey, yang kedua yang ni. Kita nampak tak atas dan bawah senggatan pada skala utama bertemu dengan senggatan pada skala vernier. Okey, jadi nilai dia 0.01, 0.02. Okey, jadi kita untuk mengambil bacaan, jadi kita kena tambahlah nilai bacaan tu, skala utama campur skala vernier. Jadi sebab itu 3.20 campur 0.02 jadi bacaan diameter untuk bulatan ini adalah 3.22 cm. Okey. Seterusnya kita tengok angkut vernier lagi. Okey, ralat sistematik. Okey, apa yang menyebabkan ralat sistematik ni? Okey, ralat sistematik disebabkan oleh pengukuran menggunakan alat pengukur yang kurang tepat. Okey. Kalau alat pengukur itu kurang tepat, kita namakan ralat sistematik. Contohnya yang berlaku pada angkut vernier, terdapat apa? Ralat sifar. Okey, terdapat ralat sifar. Okey, macam ni. Terdapat ralat sifar, okey, pada alat pengukur. Ralat yang disebabkan oleh orang yang melakukan pengukuran atau faktor persekitaran. Okey. Ralat sifar boleh ditentukan apabila angkut vernier dirapatkan. Okey. Contoh, kita tengok macam mana alat itu tiada ralat sifar. Okey, ada ralat sifar positif dan ralat sifar negatif. Okey, di mana kalau tiada ralat sifar, kita tengok senggatan pada skala utama dengan skala kosong sebelum buat ukuran. Okey, kosong-kosong dia adalah serenjang. Okey, nampak serenjang, segaris je. Okey, segaris je. Okey, itu kita nama alat tersebut, angkut vernier ini tiada ralat sifar. Okey, yang kedua, macam mana nak mengenali ralat sifar positif? Di mana kita nampak tak pada skala utama, okey, pada skala utama adalah kosong. Okey, pada skala di bawahnya, skala vernier, okey, 0.1, 0.2, 0.03, okey, 0.03 senggatan ia bertemu setentang dengan pada senggatan pada skala utama. Nampak? Okey. Perhati betul-betul. Jadi nilai kosong pada skala vernier ini melepasi. Okey, maksudnya ke depan daripada skala utama ia adalah positif. Jadi cara mengambil bacaan bermula daripada kosong kat bawah ni. Jadi 0.01, 02 dan 03. Jadi plus, kenapa? Ralat sifar positif. Kerana apa? Kedudukan kosong adalah melebihi kosong pada skala utama. Dia ke depan. Okey? Macam mana nak mengenali sifar positif? Okey. Kita mesti juga mengenali ralat sifar negatif. Di mana ralat sifar negatif, kita tengok pada skala vernier, kosong ini ke depan ke belakang? Ke belakang kan daripada skala utama. Jadi, ia dipanggil ralat negatif. Dan cara baca, ia bermula daripada nilai 10. Okey, nilai 10. Jadi, kalau nilai 10, kalau ni 5, okey, 10, okey, ni 5, jadi ini 6. Jadi, ralat sifar negatif
0.06. Bacaan bukan bermula pada kosong ya. Bermula daripada tanda 10. Nampak beza? Okey, galat sifar positif bermula bacaan daripada kosong sini. Okey, jadi kalau galat sifar negatif bermula daripada 10. Kalau ini 5, dia jadi 6. Jadi 0.06. Okey, kenapa ia negatif? Sebab ia sifar negatif. Kedudukan kosong di belakang kedudukan sifar skala utama. Okey. Jadi untuk mendapat bacaan sebenar, bacaan angkut vernier tolak galat sifar. Itu formula dia. Okey. Untuk menentukan galat sifar positif, galat sifar dibaca dari tanda kosong pada skala vernier. Untuk menentukan galat sifar negatif, galat sifar dibaca dari tanda 10 pada skala vernier. Okey, kita mengenali lagi satu alat, tolak skru micrometer. Sebelum tu kita mesti tahu tujuan penggunaan tolak skru micrometer ini. Tujuannya adalah untuk apa? Mengukur ketebalan dan diameter objek kecil seperti kertas, rambut dan lain-lain. Ketebalannya, kalau angkut vernier kita mengukur diameter kan? Tolak skru micrometer kita mengukur ketebalan. Okey, bahagian terkecil bacaan tolak skru micrometer adalah 0.01 cm atau 0.01 mm. Okey, oleh itu tolak skru micrometer adalah lebih jitu. Ia lebih jitu daripada angkut vernier dan pembaris. Sebab apa? Nilai kosong dia lebih tepat, bacaan dia memberi nilai. Okey. Okay, macam mana cara untuk membaca tolak skru micrometer? Okey, skala utama kedudukan ia di sini pula. Okey, besar ni. 0, 1, 2, 3. Yang ni senggatan ni separuh lah maksudnya. Contoh 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. 3 ni sini adalah 3.50. Jadi bacaan pada skala utama 3.50. Okay, sama juga kita juga mengambil bacaan pada skala vernier. Di mana pada skala vernier alat ini kita kena pusing kan. Okey, cara kita nak ambil bacaan di mana ya? Di mana senggatan pada skala utama berserenjang pada skala vernier. Jadi bacaan ini akan diambil. Dari mana? Kita tengok. Okey. 0.35 sini kan. 0.35, 36, 37, 38. Jadi kita plus je lah 0.38. Okey. Jadi 3.50 tambah 0.38, jawapan dia 3.88 mm. Skala vernier mengandungi 50 bahagian. Okey. Satu senggatan skala, satu senggatan skala vernier 0.01 mm. Okey, ni cara kedudukan mengambil bacaan. Okey, mesti bacaan serenjang. Okey, segaris. Okey, segaris skala vernier dan skala utama. Jadi kedudukan mata yang betul adalah inilah. Okey, kedudukan mata yang betul. Ni salah. Okey, atas dan bawah ni salah. Kedudukan mata pembaca perlu berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan galat paralaks berlaku. Okey, ni maksudnya tiada galat sifar. Okey, tiada galat sifar kerana kosong pada skala utama bertemu nilai kosong pada skala vernier. Sebelum kita ukur, dia dah memang tepat kosong. Jadi tiada galat sifar. Okey, untuk tolak skru micrometer. Okey, kita tengok kedudukan kosong ini. Skala utama kosong sini kan. Okey, ini kosong bawah.
maksudnya di bahagian bawah. Jadi kalau bahagian bawah, ia adalah galat sifar positif. Okey, 0.01 mm. Okey, kita tengok kedudukan kosong pada tolak skru mikrometer ini. Kosong pada skala utama, tetapi kosong pada skala vernier atas ke bawah? Atas kan? Jadi ia adalah galat sifar negatif di mana okey, kosong, kita ambil bacaan pada kosong lah. 0.12. Jadi 0.02. Kenapa negatif? Sebab ia sifar negatif. Kosongnya kedudukan dia atas daripada kosong pada skala utama. Galat sifar tolak skru mikrometer boleh ditentukan apabila rahang tolak skru mikrometer ditutup sepenuhnya. Maksudnya sebelum kita guna, kita tutup dulu sepenuhnya. Kita perhatikan kedudukan kosong di mana. Okay. Untuk mendapat bacaan sebenar tolak skru mikrometer, galat sifar perlulah diambil kira. Okay. Sebelum membuat bacaan, mengambil bacaan, kita kena mengambil bacaan galat sifar dulu. Sama ada galat sifar positif ataupun galat sifar negatif ataupun tiada galat. Okey. Bacaan sebenar, bacaan tolak skru mikrometer ini kita mesti tolak bacaan galat sifar yang didapati pada tolak skru mikrometer kita. Okay. Ini adalah contoh kegunaan tolak angkut vernier mengukur diameter duit shilling. Okey. Angkut vernier digital dan tolak skru mikrometer digital dapat mengukur bacaan dengan lebih tepat dan jitu. Okay, ini adalah alat untuk menyukat jisim. Penimbang digital biasa tengok kan, mengukur bacaan jisim dengan lebih tepat dan jitu. Okey, menyukat masa jam mengandik digital. Okey, lebih tepat daripada jam mengandik biasa kerana apa? Mengukur masa sehingga 0.01 saat. Manakala jam mengandik biasa dapat mengukur masa sehingga 0.1 saat sahaja. Menyukat suhu. Okey. Sekarang memang suhu setiap rumah mesti ada kan? Okey. Termometer digital dapat memberi bacaan suhu yang lebih tepat dan jitu kerana dapat menyukat suhu sehingga 0.1 darjah Celsius. Oleh itu, termometer digital digunakan di klinik-klinik ini. Okey, menyukat arus elektrik. Okey, ammeter digital memberikan bacaan arus elektrik dengan lebih tepat dan jitu kerana dapat menyukat arus elektrik sehingga 0.01 A. Itu adalah unit untuk ampere. Okey, galat. Galat tadi cikgu pun dah maklum dah kan, ada dua galat iaitu galat sistematik dan galat lawak. Okey, peranan mata, kedudukan mata ni penting ya. Jadi galat sistematik adalah galat yang mala pada sesuatu alat pengukur yang dibolehi setiap kali pengukuran. Contoh, galat sifar, alat pengukur yang tidak jitu. Cara atasi dia macam mana? Mengendalikan eksperimen dengan berhati-hati. Mengulangi eksperimen dengan menggunakan alat pengukur yang berbeza. Okey. Galat lawak adalah ketidakpastian pengukuran disebabkan oleh pemerhati semasa membuat pengukuran. Maksudnya ini berkait dengan kedudukan mata semasa mengambil bacaan. Betul tak? Ni. Okey. Contoh galat paralaks, kecuaian pemerhati semasa mengambil bacaan ataupun salah teknik mengambil bacaan. Cara mengatasi, mengurangkan galat dengan mengambil bacaan ukuran untuk beberapa kali dan mengambil nilai bacaan purata. Selalu bacaan untuk kita buat eksperimen, kita mengambil 3 kali bacaan supaya kita mendapat ukuran yang lebih tepat
Okey, kerana kita mengambil bacaan purata. Mengurangkan kesan galak paralaks, mata pemerhati hendaklah bersewenjang dengan skala alat pengukur. Okey, membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Okey. Contoh, apabila alat pengukur yang sesuai tidak dijumpai oleh seseorang saintis semasa menjalankan kajian atau penyiasatan saintifik, cara yang terbaik dengan membuat anggaran terlebih dahulu. Kemudian barulah diikuti dengan penggunaan alat yang lebih tepat dan jitu. Okey, membuat anggaran luas. Okey, tandakan petak. Ni cikgu ambil dalam buku kamu juga, boleh rujuk. Okey, pada petak yang lengkap dan juga petak yang separuh atau lebih daripada separuh lengkap. Kirakan jumlah petak bertanda raik dan rekodkan keputusan anda. Okey, kita perhatikan sama-sama. Okey, dia kata tandakan raik pada petak yang penuh ataupun lebih daripada separuh, betul? Untuk membuat anggaran luas. Okey, satu kotak ni, kita tengok satu kotak ni, kita tengok ukuran dia. Satu kotak ni ukuran dia 1/1 cm. Okey. Okey, ni ukuran 1 cm. Okey, 1 cm lah. Okey, ni. Okey, ni ukuran dia 1 cm darab 1, jadi 1 cm persegi. Luas kan? Okey, ini kita tanda raik kan? Ini perlu tak? Tidak. Kenapa? Dia tidak lebih pada separuh. Jadi tak perlu tinggalkan. Okey, ni raik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni lebih pada separuh kan? 7, 8, 9, 10, 11. Ni lebih dari separuh tak? Lebih kan? 12, 13, 14, 15, 16. Lebih kan? Okey, ni lebih juga. 17, 18, 19, 20. Ni lebih tak? Kita tinggal Okey, ni lebih tak? Tak kan? Tinggal 21, 22, 23. Jadi satu petak tu 1/1. Jadi 23 petak darab 1 cm persegi menunjukkan luas, anggaran luas daun itu adalah 23 cm persegi. Ini membuat anggaran luas untuk objek yang tidak sekata. Okey, luas adalah besar sesuatu kawasan. Okey, unit SI untuk luas adalah meter persegi. Untuk objek sekata, luas boleh diukur menggunakan rumus objek sekata. Kerana dia ada panjang dan lebar. Jadi contoh luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Okey, untuk objek tidak sekata, luas boleh dianggarkan menggunakan kaedah kertas graf. Okey, jadi daun ni kita tekap pada kertas graf. Kenapa kertas graf? Kertas graf kan ada petak. Okey. Membuat anggaran jisim. Jisim 100 helai. Okey, kita tengok. Jisim 100 helai kertas. Okey, kalau letak selai kita tak boleh nak baca kan sebab penimbang yang macam ni. Okey, skala yang besar. Jadi kita letak 100 helai. Okey, contoh mendapat bacaan 500 gram. So dapat tak mencari jisim sehelai? Dapat kan? Okey. Jadi jika jisim bagi 100 helai kertas ialah 500 gram, maka jisim sehelai kertas dianggarkan 5 gram. Kenapa? 500 gram kita bahagi kepada 100 untuk mendapatkan jisim 1 helai. Jadi jisim tu dianggarkan sebanyak 5 gram. Ni anggaran Membuat anggaran isi padu. Okey, kita tengok. Ni isi padu untuk objek yang sekata. Okey, objek yang sekata. Okey, ni isi padu untuk objek yang tidak sekata. Okey, di mana isi padu formula rumusnya adalah apa? Okey, tinggi darab lebar darab panjang. 4 darab 4, 16. 16 darab 4, 64 padu. Okey, 3 ni maksudnya padu. CM padu.
Okey, panjang, darat lebar, darat tinggi kan. Okey, untuk objek yang tidak sekata, contoh kita nak buat jisim objek batu. Macam mana ada nak lebar panjang kan untuk batu ni. Jadi kita menggunakan kaedah ini di mana silinder penyukat kita letak dulu anggaran batu melepasi air itulah. Jadinya letak dalam 15 ml cm padu. Setelah itu kita ikat dengan benang batu tersebut, tenggelamkan. Okey, kita nampak aras air akan menaik. Okey, contoh dalam ni adalah 2/3. Jadi dapat tak kita mencari isi padu batu? Dapat kan? Iaitu bacaan isi padu akhir tolak isi padu awal. Okey, isi padu akhir 2/3 cm padu tolak 5 cm padu iaitu 8 cm padu. Okey, isi padu objek sekata dapat dikira menggunakan rumus. Manakala objek tidak sekata perlu dianggarkan menggunakan kaedah sesaran air. Okey, jadi ni adalah untuk objek tidak sekata. Okey, kita menggunakan kaedah apa? Kaedah sesaran air untuk objek apa? Yang tidak sekata. Okey. Ini adalah teknologi dan inovasi dalam alat pengukuran. Menyukat tekanan darah menjadi begitu mudah dengan monitor tekanan darah digital. Dah ada dah kan? Okey. Dengan bantuan alat ini, sakit yang mengalami masalah tekanan darah dapat mengetahui bacaan tekanan darah yang tepat dalam hanya beberapa saat tanpa perlu ke hospital atau klinik. Okey, so sampai sini dulu untuk subtopik kali ini. Selepas mendengar video pengajaran, cikgu harap pelajar menjawab soalan dan melukis alat tolok skru micrometer dan angkuk vernier muka surat. Okey, muka surat 22 dan 23 kan? Okey, itu sebagai nota. Okey, so kita jumpa lagi untuk PDPR seterusnya. Selepas ni, buat ikut arahan dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Bye.